Itu ada Shimasha. Soalan lagi tu. Bawah. Mana Shimasha dari punya soalan? Ustaz, macam mana nak nasihat saudara yang dah banyak kali ikut tabligh tapi masih buat dosa? Kena ingat, bila kita keluar tabligh, bukan habis tabligh semua orang jadi wali. Betul. Itu banyak orang beranggapan macam tu. Kena faham. Bukan keluar tabligh ni kita terus jadi baik, tak. Saya bagi satu contoh macam ni lah. Why, kenapa you kena keluar tabligh? Kita tengah drive. Kita nak pergi mana? Contoh kita nak pergi Terengganu. So kita pun drive pergi Terengganu. On the way tengah drive, baru kita sedar yang sebenarnya kita dah salah jalan. Jalan kita sepatutnya pergi ke pantai timur, tapi rupanya kita ikut yang utara selatan, nak pergi ke utara. Pergi ke Kedah contoh kan. Apa yang kita kena buat? Patah balik. Ya, dia panggil U-turn, betul? Kena U-turn. U-turn tu wajib tak? Wajib. Sebab kalau you tak U-turn, berarti awak akan sesat terus, sesat, takkan sampai Terengganu. Tapi bila U-turn, awak rasa awak akan sampai tak? Sampai. Tak juga. Belum pasti sampai. Mana tahu dah U-turn, jalan-jalan lagi, salah lagi. Tak sampai ke Terengganu juga. Tapi U-turn yang tadi kena buat tak? Kena buat. Dan walaupun satu orang sudah U-turn, belum pasti dia akan sampai destinasi dia. Takut-takut nanti dia salah jalan. Macam tu jugalah sebenarnya kita keluar 3 hari keluar tabligh ni. Nak tak nak sebenarnya kita semua dah salah jalan. Nak tak nak kita kena U-turn. U-turn tu lah keluar 3 hari. Allah. Dan bila kita keluar 3 hari, tak semestinya kita jadi baik terus. Tak semestinya kita U-turn tu kita sampai destinasi. Mungkin ada masa kita salah lagi jalan. Kena U-turn lagi. Salah lagi. U-turn lagi. Tapi U-turn tu wajib tak? Wajib U-turn. Walaupun bila dah U-turn, kita belum pasti kita sampai destinasi. Mana tahu salah lagi, U-turn lagi. Macam tu jugalah kami ni, kita semua ni, kan. Bukan berarti bila kita keluar 3 hari, balik-balik, pakai serban sikit, ada janggut sikit, kita dah baik, dah betul, tak. Kan? Namanya dosa ni tak kira umur, tak kira lelaki, perempuan, tak kira siapa. Kalau dah namanya manusia, memang dia akan buat dosa. Jadi kita sebagai orang yang melihat, bersangka baiklah, mereka baru nak berubah. Kan? Nak berubah ni bukan mudah tuan-tuan, puan-puan. Kan? Kalau mudah berubah ni, berapa banyak orang ikut tabligh, sepatutnya dah ramai orang boleh jalan atas angin tau. Kan? Kalau boleh keluar tabligh boleh jadi wali, kan? Dah berapa ramai orang sepatutnya dah baik. Tapi itulah proses, kan? Proses, kan? Nak dapat sesuatu perkara yang satu nilai yang tinggi, ada proses dia. Macam orang diamond, you dapat diamond, macam mana dah dapat diamond? Kena bakar lagi. Bakar tak boleh pakai api dapur. Kan? Kena bakar api yang kuatnya. Lama-lama barulah jadi diamond. Samalah macam tu. Proses perlu. Boleh faham tadi yang bertanya tu? Jadi yang paling penting kita kena banyak sangka baik lah. Kami yang selalu keluar tabligh ni bukannya kita dah perfect, bukan kan. Walaupun saya korang panggil ustaz, korang tak tahu saya punya dosa ni. Kalau korang tahu saya punya dosa, memang aku rasa besok aku punya friend-friend semua unfollow terus. Tapi Allah Ta'ala selindung kita punya dosa kita, Allah Ta'ala selindung kita punya kelemahan kita. Jadi belajar sangka baik, insya-Allah. Ustaz ni sebenarnya dah dikira ulama'. So kalau korang nak tanya buat hukum ke apa, korang boleh tanya dia. Dan dia gelar Maulana. Maulana ni orang yang dah pernah keluar setahun. Tapi dia jenis tawaduk kan. Orang alim ni tawaduk kan. Angkat saya pula tu. Saya up sikit lah nanti. Boleh lah, tak ada coin nak bagi gift-gift ni. PM tepi lah. Ustaz ada tips tak nak istiqomah? Istiqomah ni kena niat dia kena niat kena betul, satu. Yang kedua, tukar suasana. Dia kadang-kadang sebenarnya suasana tu yang tak mendukung kita untuk kita istiqomah. Kena duduk dalam suasana. Bahasa Urdu panggil mahul.
Kena betulkan mahol, betulkan suasana kita. Bahasa Apa apa? dia? Mahul tu suasana Ustaz. Bahasa Urdu dia panggil. Urdu. Hindustani. Circle yang baik. Betul tu nama dia, circle yang baik. Circle kita bagus, insyaAllah kita jadi bagus. Kena kahwin dengan ustaz kot. Ustaz. Ustaz dia. Tak juga kan. Ada juga yang kahwin dengan ustaz-ustaz ni ke laut juga. Sebab ada je saya ada dengar cerita yang orang ni kahwin tapi dia cerai tapi husband ni kaki pukul. Lepas tu saya macam sebut lah mungkin sebab solat. Tapi dia cakap tak. Tapi lelaki dia jenis pergi masjid. Pergi macam solat. Tapi still ada perangai tu. Ya, benar. So bagi saya benda tu tak boleh nak salahkan agama. Tak boleh nak salahkan tabligh. Tak boleh nak salahkan orang tu lah. Mungkin apa yang orang tu belajar, penerimaan dia ke, macam tu lah kot. Betul Ustaz? Ke macam mana? Betul. Tak salah. Betul. Apa? Perangai. Sebab tu kadang-kadang kalau orang yang nak hijrah dan nak istiqomah, saya cakap tadi circle dia kena baik. Kita memang betul, Imam Syafi'i kata kalau kita nak dimuliakan, kita nak berubah, memang kita kena hijrah. Hijrah ni maksudnya satu daripada buruk jadi baik. Yang kedua, hijrah tempat. Kena tukar tempat kita tu. Kan? Tengok kita punya saudara kami ni. Kan saudara kami ni dulu duduk dengan kami juga kat KL. Kan? Tapi bila dia berhijrah, Masya Allah. Kan? Jauh daripada kami memang kadang-kadang rindu kan. Dia duduk hijrah dekat Perak. Tengok dia dah berubah. Kan? Sekarang dah jadi dah jadi Bilal Masjid dah, Masya Allah. Kan? Masjid Diraja tau. Ya, Masjid Diraja. Jadi Bilal Masjid Diraja tu, Masjid Udiah Kuala Kangsar tu. Azan sikit ni. Sedap dia. Ni ada Syahir tepi saya ni. Ustaz, ada orang tanya, Izadi boleh tak kalau tanah lebihan tanah kubur orang lain letak kat kubur mak kita? Boleh je, tak jadi masalah. Boleh tak ada je masalah. Okay, korang time-time macam ni korang nak tanya bab hukum hakam, boleh tanya Ustaz sebab Ustaz ada. Jangan time saya ada seorang yang tanya hukum hakam. Kan Kalau Ustaz ada ni, korang boleh tanya hukum hakam pada Ustaz. Apa-apa tentang fardu ain ke apa yang patut. Apa maksudnya kalau macam ni kuman ni laju. Ustaz, kalau kita menjauh untuk jaga hati dan mental kita sebab cari circle yang sentiasa menyakitkan. Ustaz, kalau kita menjauh untuk jaga hati dan mental kita sebab dari circle yang sentiasa menyakitkan hati kita. Boleh. Sangat-sangat boleh. Itulah yang kita kena buat. Itu maksud saya tadi, hijrah tempat. Daripada tempat kita tu, tempat yang tak baik tu, kita cari tempat yang lebih baik. Kan? Dah kata-kata ulama' juga. Kita ni kalau kita, satu lagi circle tu adalah kawan-kawan. Kalaulah kita berkawan dengan tukang bakar, contoh bakar kayu ke, tukang buat roti ke, kadang-kadang tu mungkin kita tak dapat roti dia, tapi dia punya bau-bau arang, bau-bau asap tu kita dapat. Kalau kita kawan dengan tukang jual minyak wangi, tak dapat minyak wangi dia pun paling kurang kita dapat bau wangi-wangi dia. Jadi kalaulah kita circle kita tu, kita kawan dengan orang yang baik-baik, insyaAllah kita pun akan jadi baik. Tapi kalau kita kawan dengan orang yang tak baik-baik, kita nak berubah ni, tapi circle kita masih lagi dalam circle yang sama, circle yang tak baik. Jadi sebenarnya kita pun akan dapat tempias-tempias daripada keburukan tu. Jadi kena hijrah lah. Kan? Hijrah tempat juga, bukan hijrah amal saja. Kan? Amal tu maksudnya daripada buruk kepada baik, tapi kena hijrah tempat juga. Tempat tu adalah maksudnya circle kita. Daripada circle yang tak bagus kepada circle yang bagus. Lepas tu baru hijrah cinta. Berdosa ke kalau kita maki atau marah orang tu dalam hati? Tu maksudnya tak reda lah kan? Saya dah jawab dah tu kat bawah. Ustaz, ada satu lagi tu, dia tanya apa hukum kalau tukang make up lelaki adalah perempuan dan sebaliknya. Nampak tak Ustaz? Apa dia? Dia ada seorang tu tanya, mana tadi
Apa hukum kalau tukang make up lelaki adalah perempuan dan sebaliknya? Kalau kita buat beli barang kan. Okay. Apa dia tadi kirim? Maksudnya kira apa yang hukum dia kalau tukang make up lelaki adalah perempuan? Kenapa pula Soalan lelaki? Kenapa kalau lelaki pula nak make up ni? Mana-manalah tahu kan Ustaz, kalau memang ada kan setengah kalau kita macam biasalah ada yang setengah memang ada macam tu kan. Maksud tukang make up Ada macam tu apa kirim? perempuan. Kita kalau macam tu kita kembali kepada hukum asal dulu. Boleh tak lelaki nak make up? Okey Ustaz, kalau contoh kita saya jujur saya dengan Kirin kita orang dua buat modeling kan. Tahu dah. So sebelum buat show tu diorang akan make upkan dulu. Tapi kita akan cuba untuk lapkan balik lah. Lepas tu kita ambil wuduk ke apa, kita akan cuba hilangkan balik mana yang mampu lah. Lepas tu Kirin cakap kalau nak ambil air solat pun boleh ambil sebelah sini sebab takut kacau rambut tu balik kan. So maksudnya Macam mana Ustaz? Boleh berikan sedikit detail lah tentang lebih terperinci. Macam saya cakap tadi lah. Macam saya cakap tadi. Apa-apa pun kita kembali kepada hukum asal. Pertama, lelaki boleh ke tidak nak make up. Bila kat situ kita ada jawapan, baru kita boleh pergi cabang-cabang dia. Saya bertanya, boleh ke tidak lelaki ni nak make up? boleh ke? Tak boleh kan? Boleh ke Ustaz? Make up tu untuk kerja? Saya tanya awak. Kerja Ustaz. Bila dia kerja, yang mana pekerjaan tu kena macam make up kan. So macam mana Ustaz? Contoh nak bagi dalam kamera tu nampak tak nak bagi muka berminyak, tak nak bagi nampak muka macam ada bekas-bekas jerawat ke. Contohnya macam tu. Dia orang semua dah jawab dah tu. Semua dah jawab dah. Apa? Tak boleh. Oh, sebab dia kira dah kalau dah merangkumi semua kan, dia dah terefek pada yang lain kan. Skop kerja tu perlu macam tu kan. So macam mana Ustaz? Macam saya cakap tadi, sama soalan yang macam awak tanya tadi. First kali, carilah kerja lain. Betul lah? Faham? Kalau dah tak boleh juga, buatlah dengan rasa istighfar. Faham. Saya pernah ada dalam situasi tu Ustaz. Oh, Benar. macam doakan kami Kami doa. Itulah. Ustaz, macam mana nak tegur suami yang tak solat? Jadi kena ingat, untuk orang yang atas daripada kita, kita tak boleh tegur. Atas ni macam mana? Mak ayah kita, bos kita, abang kita, guru kita. Kalau mereka tak solat, kita jangan tegur. Kan? Cara dia, doakan sebanyak mungkin. Sekarang ni berapa banyak kita doa untuk suami kita? Yang bertanya tadi lah kan, Mak cakap lah, berapa banyak kita doa untuk suami yang tak solat, ataupun kalau kita ada isteri yang tak solat kan, berapa banyak kita doakan untuk dia. Kadang-kadang kita ni sebenarnya tak pernah doa pun kan, kita nak cari jalan pintas je kan. Sepatutnya kita kena doa, sebab apa? Yang pilih mereka adalah Allah Ta'ala, bukan kita kan. Kalau kita membebel pun, kalau Allah kata tak boleh suami kita solat, tetap tak boleh. Jadi untuk masalah-masalah macam ni, banyaklah rujuk pada Allah Ta'ala kan. Maksudnya banyaklah mengadu pada Allah. Ya Allah, suami saya ni belum solat. Ya Allah, kau pilihlah dia solat. Ya Allah, dia ketua keluarga kami. Ya Allah, bagilah dia contoh yang terbaik untuk anak-anak kami. Ya Allah, bukan anak kami, anak-anak awak lah maksudnya. Macam tu. Ustaz, tadi ada soalan yang bertanyakan mengenai boleh ke seorang perempuan yang datang haid beruduk Ustaz? Bila nak buat adab tidur kan, dia sebelum tidur dia beruduk. Jadi macam mana Ustaz untuk lebih pencerahan tentang seorang perempuan haid untuk ambil uduk, kira nak buat adab tidur lah, sebelum tidur dia nak beruduk. Macam mana Ustaz? Uduk tak jadi masalah. Okey, boleh je. Okay. Siapa yang masuk live saya pagi tadi kelas, kita ada sembang pasal perkara-perkara yang tidak boleh dibuat oleh perempuan-perempuan yang datang haid. So kita ada muzakarah pagi tadi. Jadi wuduk tak jadi masalah. Okey, tadi ada kata Ustaz Zaidul kata boleh tegur. Boleh tegur tu maksudnya, kenapa saya cakap tak boleh? Sebab kadang-kadang macam ni, kita lupa.
yang di sebalik amal ibadat yang kita buat tu ada Allah. Betul tak? Hatta kadang-kadang kita semayang perlu kita rasa kita punya kehendak semayang. Tapi sebenarnya silap. Sebenarnya Allah Ta'ala yang pilih kita semayang. Allah Ta'ala yang pilih suami kita semayang. Sebab apa saya cakap tak boleh tegur. Nak suruh kita tu banyak doa pada Allah. Kita ni lupa doa. Kita lebih nak direct pada suami kita. Doa. Dah doa, barulah singgul-singgul sikit, peli-peli sikit. Abang tak nak ke bawa Along ni pergi semayang ke masjid. Macam tu, contohnya macam tu lah. Kan? Jadi hikmah. Benar? Bang, anak kita ni dah besar dah bang. Dah 9 tahun dah ni. Boleh dah ni nak ajar-ajar dia semayang jemaah. Kan? Lembut bahasa kalau macam tu. Ini tiba-tiba kata, bang, dia nak start semayang. Tak boleh lah macam tu. Kan? Jadi, kita belajar rujuk dengan Allah Ta'ala, kan? Banyak minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bukakan hati. Ustaz, lepas tu Ustaz, dalam TikTok yang fikir-fikir, lepas tu ada punishment, kalau kalah tu boleh ke sebenarnya? Itu korang punya persetujuan sama-sama korang, kan? Ustaz, ada lagi satu soalan tu. Apa hukum apabila jap. Apa tadi Ni Best juga tu. mental health. pasal Berdosa ke mental kalau health. kita tak bertegur dan cuba elakkan diri untuk menjaga mental health kita? Ada orang yang tak bertegur untuk untuk menjaga mental health dia, Ustaz. Macam mana? Berdosa ke kita tak bertegur dan cuba elakkan diri? Cakap orang putih tu apa mental health tu. Cuba jelaskan sikit. Ke Syahir boleh jelaskan sikit? Saya dengan Syahir ni tahu. Mana tu? Bukan Syahir, Ustaz, Abi. Oh, Abi. Abi, Ustaz. Oh, ya. Abi. Apa mental health? Abi korok Abi explain sikit, Abi. Abi explain sikit lah. Sikit pun jadilah. Tanda. Syahir. Abi kita ni. Mental problem Azad. Sakit jiwa tak tenteram, jiwa kacau. Elakkan benda tu. Abi kita. Jaga macam tu. Jadi Amesa ada ke? kita ni 3 hari tak bercakap dengan Muslim berdosa. 3 hari tak bercakap dengan saudara kita dah berdosa. Okay, Ustaz, kalau kita dah try cuba minta maaf, tapi dia block. Dia block kita. Kita minta maaf tempat lain pula. Minta maaf, dia block. Dia kalau dah sekali kita minta maaf, dia tak nak maaf sudahlah. Yang pergi paksa-paksa dia tu buat apa? Saya je ni buat terpaksa, Ustaz. Apa suruh buat salah? Lain kali jangan buat salah. Lepas tu dia tak nak maafkan koyak. Sudah. Kita tak koyak, Ustaz. Kita mental komando. Mental komando yang sakit jiwa tadi tu. Amboi. Saya baca soalan orang. Betul tak jauh. Aduh. Cepat nak tanya. Sekurang time Ustaz ada, tak ada pula soalan. Ustaz boleh ke tersentuh dengan bukan mahram waktu nak pegang Hajarul Aswad? Oh, ni saya pernah tanya Ustaz Zul. Sebab Ustaz tu cakap benda tu kena ikut mazhab sana. Sebab Islam kan mudah. Lagi satu, nak bila dah bersentuh tanpa nafsu, dia tak batal sebab kat sana susah nak ambil wuduk. Lagi satu sebab terlalu ramai dan akan bersentuh juga. Tapi kena tunggu Ustaz explain balik. Ni apa yang Ustaz Zul explain kat saya lah. Sebab kita bila dah ada dudukkan 4 orang, kita kena ikut mazhab sana. Maksudnya macam belah sana kan Maliki ke apa. Sebab tawaf kan beramai-ramai dengan macam-macam Indun, belanggar-langgar kita bersemua tu. Tapi kita bersentuh tanpa nafsu, tak batal, tak silap saya. Tanya Ustaz balik. Tunggu Ustaz. Cuma tekan dia. Dia tak down. Buat tu tengok. Ustaz, ada orang tanya kalau kita macam bersentuh dengan bukan mahram time Hajarul Aswad.
Okey, kalau cerita kat Mekah ni, bila kita cerita kat Mekah, ibadat umrah dengan haji, kita tak pakai mazhab Syafi'i. Sebenarnya macam itulah. Ataupun 95 tab satu masa. Maksud bukan 95 nanti ulang balik 1 2 3 95 ulang balik satu. Untuk umrah dengan haji mazhab Syafi'i kita tak berlaku lah di sana. Jadi dia panggil talfiq, boleh campur-campur mazhab. Sebab apa? Sebab keadaan yang terdesak. Jadi tak jadi masalah lah. Sebab jenuh kalau tengah-tengah tawaf memang kadang-kadang kita tersinggol dengan orang. Lepas tu nak kena pergi ambil semayang, memang tak habis lah kita punya tawaf tu jawabnya. Sebab dekat Mekah tu, dekat tawaf dekat Masjidil Haram tu bukan seorang je kita, ramai orang. Macam tu ya. Hanya berlaku ketika umrah dan haji sahaja. Kalau dekat rumah tak boleh lah. Bila kat rumah? Kat rumah tak boleh lah nak singgul-singgul. Ustaz. Tapi kenapa ceramah dalam TV ada juga ustaz macam pakai makeup untuk bagi naik dalam kamera? Boleh ke? Dia bukan makeup, dia macam bedak-bedak gitulah, tak nak bagi muka berminyak. Kalau awak rasa benda tu bukan makeup, tak jadi masalah. Sebab bila kita sebut makeup ni untuk perempuan, betul tak? Betul, makeup contoh macam pakai benda maskara tu, macam pakai shadow apa semua tu Ya. Oh, kirim maksudnya kita boleh lah sebab kita sekadar ni je. Ustaz ada tanya tu, Ustaz boleh ke bila head masuk masjid niat nak menuntut ilmu? Tak boleh. Tak boleh. Kita dah muzakarah dah bagi tadi dalam kelas. Ada juga yang masuk. Ilmu time head pun tak boleh. Tak boleh. Dengar ayat Al-Quran? Dengar boleh, baca tak boleh. Oh, okey. Faham. Jadi, siapa yang head nak menuntut ilmu, duduk kat luar masjid. Suruh masjid buka speaker luar lah. Masa head Kalau macam dia tengah head, lepas tu dia dengar Al-Muq, boleh? Dengar tak apa. Baca tak boleh. Kalau yang head masuk kawasan kubur boleh ke Ustaz? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Kalau dia hafal ayat Al-Quran, okey contoh dia hafal Al-Muq, dia baca, tak boleh? Kalau macam kita cakap tadi, kalau Baca dalam hati boleh Ustaz? dalam hati tak boleh baca ya. Minta maaf ya. Tak, dia macam ikut lah. Dia ikut je ayat apa yang dia dengar tu. Macam tu. Dengar. Boleh ke Ustaz? Sebenarnya pagi tadi kita dah ada kelas, kita dah bahas dah bab ni. Kalau satu orang baca Al-Quran, nak balik ke? Itu dulu sini. Sekejap daripada Taufik ni, daripada office pergi meeting, Taufik tak balik lagi. Tak balik nak basuh baju. Abi ikhlas pula Abi. Saya tak ada bini lagi ya. Tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi. Jadi Boy. Okay, baik. InsyaAllah. Terima kasih. saya tak Abi masuk je lagi Abi. Abi Jonah tu. Esok pergi rumah Di, dia. awak tengah unboxing hadiah dia. Tak apa, nanti sambung. Kita share dulu. Bukan rumah dia, rumah dia orang. Dia nak buat Ya, doa. awak tadi bukan aku kata pergi gym ke? Tak jadi. Raikin bawa balik rumah ni. Oh. Sekejap. Ustaz. Ya. Bila poligami, stay sebumbung, dosa tak? Betul tak? Tak bagus lah. Bagus rumah lain-lain. Bukan tak boleh, tapi bagus rumah lain-lain. itu lain lah. Ada yang nak beli kami. Ustaz, ada orang tanya. Di nak tanya, boleh ke tidak seorang anak perempuan tidak peduli pada ibunya selepas berkahwin? Bila kita cakap pasal manusiawi, kalau dari segi hukum, dia memang kena ikut suami dia. Kalau suami dia tak bagi balik rumah, tengok mak dia, tak boleh lah. Faham? Jadi, dia kena ikut suami dia. Kalau suami dia kata tak boleh balik rumah, tengok mak dia, so tak boleh. Suami dia dosa tak? Nanti peranan suami pula kepada mak mertua. Tu lagi lain lagi perbahasan. Tadi dia cakap pasal anak perempuan, betul tak? Anak perempuan selepas kahwin, macam mana dengan mak dia? So dia tetap kena ikut suami. Kalau suami dia kata tak boleh balik rumah mak dia, tak boleh lah balik. Tapi nanti soalan lain lah, peranan suami dia pula macam mana? Suami dia kena sepatutnya dia kena anggap mak mertua dia tu macam mak dia.
Maksudnya suami pun kena layan mak betul dia macam mak sendiri lah. Hmm. Tapi ustazah kata suami dosa kalau halang sebab ustazah tu perempuan. Cuba kalau ustazah tu lelaki. Cuba kalau ustazah tu lelaki, Mesti ustazah tu akan cakap tak kena ikut dengan cakap suami. Sebab tu saya kata suami pula dia punya status dia ataupun jawapan untuk suami lain. Itu tadi jawapan untuk perempuan. Sebab soalan kan perempuan bagaimana kalau dah kahwin dengan mak dia. Betul tak? Kalau kita cakap bab suami lain lagi. Macam mana hukum dia suami dengan mak mertua lain. Sepatutnya dia kena layan mak mertua dia macam mak dia. Automatik sepatutnya tak bolehlah dia halang isteri untuk balik. Macam tu. Dua soalan yang berbeza. Saya kelakar je tengok soalan yang ada seorang ni, Nadi ni. Ustaz, kalau yang isteri tak bagi suami balik macam mana? Tu macam mana Ustaz? Itulah. Allah, soalan comel lah tu. Ustaz, maaf. Adakah solat orang perempuan yang tak menutup aurat diterima? Soalan Moka Latte namanya. Apa dia? Adakah solat orang perempuan yang tak menutup aurat diterima? Maksudnya ketika solat tak menutup aurat ke ataupun di luar solat? Kalau tak tutup aurat, tak tutup aurat, sah pun tidak, apa lagi nak diterima? Tak kira lelaki ke perempuan. Kalau tak tutup aurat, memang tak sah lah. Kalau sah je tidak, macam mana lagi nak diterima? Kalau dah sah, terima tak terima tu kita tak tahu, tu urusan Allah Ta'ala. Tapi kalau dah memang tak sah, confirm tak diterima. Untuk tu lah, saya ada pantau baru ni. Ustaz, ada orang tanya, dia free hair lepas tu solat, gitulah kot maksud dia. Tak faham. Maksudnya tadi kalau dia solat tapi dia tak tutup aurat, dia terima tak solat dia? Lepas tu orang ni dia jawab lah maksud solat tu perempuan yang di luar tidak menutup aurat tapi menjaga solat. Macam mana? Maksud soalan tu perempuan yang di luar tidak menutup aurat tapi menjaga solat. Macam mana Ustaz? Okey, kalau kita cerita bab terima tak terima ni urusan Allah Ta'ala. Kita tak tahu pun. Kita tak tahu. Kalau orang tu dia dah pakai purdah pun, dia solat pun kita tak tahu solat dia diterima ke tidak. Kan? Tapi untuk sah dan tidak sah menjadi ukuran kita sebagai manusia. Contoh, orang puasa lepas tu makan. Sah tak puasa dia? Tak sah. Bila tak sah, diterima tak? Confirm lah tak diterima. Kan? Tapi kalau orang yang puasa, dia jaga tak makan, tak cakap benda yang tak baik apa semua, sah tak puasa dia? Sah. Tapi terima ke tidak? Tu kita tak tahu. Sebab terima tak terima ni urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam hati kita kena sangka baiklah supaya Allah tak terima amal kita. Benar dia Laila. Tak, ada orang tanya. Masalah tutup aurat dan semayang ni dua masalah yang berbeza. Semayang satu hukum, semayang satu perintah lain, tutup aurat ni perintah yang lain. Kena faham. Ada soalan yang best Ustaz? Apa hukum buat tahlil Ustaz sebab ada cakap tak boleh? Itulah. Soalan-soalan Sebenarnya boleh je, tak jadi masalah. Soalan-soalan ni. InsyaAllah tidak akan masuk neraka orang buat tahlil. Allah. Ke akhirat nanti Jadi boleh tak tanya Ustaz? Ke akhirat ni orang tak tanya, kau ni buat dosa apa? Aku dosa mencuri, kau masuk neraka. Datang orang kedua, dosa apa? Dosa berzina, masuk neraka. Orang ketiga, dosa apa? Dosa tak puasa, kau masuk neraka. Datang orang keempat, kau dosa apa? Aku buat tahlil ya Allah. Masuk neraka. Macam tak kena kan? Macam tu lah. InsyaAllah. Zaidi boleh tak tanya Ustaz, macam suami akak dengan ibu tiri akak boleh ke bersalaman? Macam suami akak dengan ibu tiri akak boleh ke bersalaman? Soalan ni kalau bab ni, bab tiri ni dia kena tengok balik lah. Sahabat saya tak berapa ingat sangat dia punya mana yang boleh, mana yang tak boleh. Ustaz orang Singapura ke? Ya, saya orang Singapura pura. BB boy, bangsa boy. Ustaz pun pandai bergurau
Allah, comel Ustaz. Ustaz, boleh ke tolak sekiranya mak ayah nak kahwinkan kita dengan someone yang kita tak nak? Apa hukumnya? Kalau mak ayah awak suruh kahwin dengan saya, jangan tolak. Allah. Saya Ustaz ni Ustaz. Dah, gurau. Saya hantar kat bini Ustaz. Allah Ustaz. Transfer 200. Transfer 200 dulu. Bini nombor 2. Saya baik aku tak tidur rumah malam ni. Hai, Ustaz berani Ustaz Oh. Beranilah, kat sini hanya ada Syahid dan Ali saja. Bini dia tak ada. Diorang record ni Ustaz. Nah. Ustaz, diorang record tau. Nanti diorang tag Ustaz. Isteri Ustaz tengok nanti. Up 300. Oh, Ustaz lalai. Akal ni Ustaz. Ustaz lalai. CIMB. Kalau dia macam soalan tadi tu, so dia kena bagi tahu lah dengan mak ayah dia yang dia tak setuju, dia tak nak. Bukan kita membantah, tidak. Kita bagi tahu, jelaskan kenapa kita tak nak, cakap baik-baik. Masalah kita hari ni, bila mak kita suruh gini, kita terus cakap kasar. Tu yang dosa tu. Jadi cakap dengan lemah lembut, jelaskan, duduk dengan mak. Nak cakap macam tu, bawa mak pergi jalan dulu, bawa mak pergi Korea, bawa mak pergi Europe. Kan? Kat sana cakap mak, sebenarnya orang bawa mak ni nak beritahu kat mak, janganlah kahwinkan saya dengan pilihan mak. Sebab saya ada pilihan saya sendiri. Ni tiba-tiba je ni. Kan dalam rumah tu juga hampa nak cakap dengan mak, tak nak. Memang mak pun melenting lah. Ni kalau kita dah bawa pergi Korea, dah bawa pergi Europe kan, barulah mak kita ikut kita. Tak, ada orang tanya. Ada seorang. Ini awak dulu. Dua lah soalan. Boleh ke berpuasa sunat selepas 15 Syaban? Lagi satu, Ustaz macam mana nak tahu lelaki tu sesuai jadi jodoh kita? Maksudnya dari segi wanita, apa yang sesuai ciri-ciri jodoh untuk kita jadikan suami, dan dari segi lelaki pula, apa ciri-ciri untuk cari isteri? Macam tu lah Ustaz. Ustaz boleh share lah sedikit. Kalau perempuan untuk lelaki, kita tak tahulah sebab saya bukan perempuan. Kan itu kena tanya ustazah. Sebab yang saya tahu lelaki cari perempuan lah. Kalau saya nak cari lelaki kan macam pelik pula. Kan jadi saya mesti tahu yang cari perempuan. Kalau cari perempuan macam lagu intim tu lah kan. Tahu lagu intim lah. Kan sebab lagu intim tu sesuai dengan hadis. Ustaz lagu intim. Kejenihan wajahmu sempurna pada pandanganku. Kan. Maksudnya first kali kalau nak kahwin, kita sebagai lelaki nak kahwin dengan perempuan, kita kena tengok muka dia dulu. Muka cantik mesti kena pilih kan. Allah Akbar. Lepas muka apa je Aduh Ustaz jadi aduh. Tak ingatlah dia punya lirik. Ustaz, ada orang tanya, Mama pernah tanya, berdosa ke kalau Mama tidak terima anak dia kahwin jadi isteri kedua? Tak ada dosa pun. Oh, ada soalan ni daripada tadi. Dia tanya soalan, Ustaz, kalau kita dah maafkan orang yang buat salah pada kita, tapi boleh cuba elak diri dari disakiti, dosa tak Ustaz? Maksudnya dia dah maafkan orang yang buat salah pada dia, tapi dia cuba elakkan diri pada orang yang buat salah pada dia tu lah. Dosa tak Ustaz? Macam Indun dengan Washi punya kisah kan? Janganlah sampai tak bertegur. Macam Wahsy tu kan, Nabi kata kalau engkau datang dalam majlis aku, kau jangan duduk depan, kau duduklah kat belakang aku. Sebab apa, bila aku tengok muka engkau, aku teringat bapa saudara aku. Jadi untuk kita tak macam Rasulullah. Kita tak boleh nak benci orang macam orang Rasulullah benci orang. Kita tak boleh nak buat macam Rasulullah, sebab kita ni siapa? Kan? Kita ni tak sebaik Musa, tak sebaik Nabi-Nabi. Kan? Dan orang yang kita marah tu taklah sejahat Fir'aun. Yang kita nak hukum dia, tak nak bercakap dengan dia. Jadi cara dia adalah kita maafkan orang, sangka baik pada orang, buat baik. InsyaAllah hati kita tenang. Ustaz, satu lagi tu. ada soalan tadi jap. Boleh ke kalau kita salam? Kejap. Sebenarnya tadi masuk nak cakap satu bab je. Pasal gambar je. Okey. Kita timing. Lagi 5 minit kita kan.
Lagi 5 minit Apa pendapat Ustaz, orang kata kena mandi bunga or berubat sebab jodoh lambat? Oh, itu syirik Ustaz Tu kira Ah, dia kadang-kadang amalan-amalan macam ni macam amalan orang lama-lama. Orang lama So Ustaz dia bukan bersandarkan hadis tidak, tapi kadang-kadang bersandarkan pengalaman. orang tu. Cuma kita bila kita buat benda tu, kita jangan kata benda tu agama. Makin dalam Jadi Dalam rumah saya. tak masih Saya pergi depan sampai warga. Tak apa, boleh je. Ustaz tu tak dikira syirik ke Ustaz? Tak dikira syirik, itu orang panggil bid'ah tu. Bila kita anggap benda tu Itu ni situ Ustaz. agama, macam mana? Itu macam ni je. Welcome. Kalau boleh tutup lah. Kalau boleh tutup. Memang boleh lah. Tutup lah kot. sebab saya tak kunci kereta. Bagilah kunci lah. Kunci kat dalam kereta. Hai. Sebab ingat saya nak gerak ni. Macam tu lah ya, boleh faham. Tak, ada orang tanya, try tanya Ustaz, husband kita boleh ke bersalaman dengan sesiapa je dalam family macam mak saudara or everyone? Tak boleh Ustaz Dia tak boleh. Contoh, macam dia tak, yang bukan daripada keluarga kita tak boleh. Yang satu darah Yes, betul. Macam mana nak tegur kawan yang berperwatakan opposite gender? Maksudnya, macam contoh saya tegur Kirin lembut. Contoh, Kirin lembut. Macam mana saya nak tegur dia? First kali kita kena doa untuk dia. Mesti kita tak boleh terus direct. Kita doa pada dia supaya Allah Ta'ala buka hati dia. Lepas tu kita cakap yang baik-baik kan. Cakap yang baik-baik. Bukan kita tegur, asal engkau macam ni tu. Jangan macam tu. Kan. Cakap kalau engkau jadi yang sebaiknya, engkau lebih baik. Kan. Maksudnya kalau engkau jadi lelaki, kan lagi bagus. Jangan cakap engkau ni apa tu jadi macam ni, macam perempuan, macam maknya jalan macam sotong. Tu tak boleh. Cakap kena hikmah. Tak, apa hukum kita salam adik ipar mak kita? Itu kena tanya ni bahagian kepakaran bab tu lah Ustaz Betul kan. Dia benda tu tak ada nak fikir lah. Dia kena fikir. Takut salah jawab nanti kan salah pula. Kan? Ustaz boleh ke ganti puasa? Ganti puasa Boleh. setiap hari Ahad sahaja sepanjang tahun sampai habis ganti. Boleh. Saya baca dah soalan. Boleh guys. Teruskan puasa. Ustaz, ini dikira majlis ilmu ke Ustaz? Kita memang tengah kongsi ilmu. Cuma majlis Ustaz, apa kalau hukum isteri orang suka tengok SID Ustaz? Ada soalan tu. Ustaz, apa hukum isteri orang suka tengok SID? Macam mana Ustaz? Ada soalan. Sebenarnya tak boleh. Sebenarnya tak boleh Ustaz. Allah. Seram soalan. Korang tengoklah muka suami-suami korang. Haish. Itu pun nak kena bagi tahu ke? Tengok muka suami kan dapat pahala. Nah. Tengok muka saya tak dapat pahala pun. Betul. Tengok muka suami dengan kasih sayang, tengok muka mak ayah dengan kasih sayang, dapat pahala. Ustaz kan habiskan tadi ayat apa tadi? Ustaz habiskan ayat tadi majlis ilmu. Ni majlis ilmu. Lepas tu orang ni macam. kalau kita tak nak majlis kita dikira majlis yang lalai, majlis yang berdosa, kita kena selawat. Macam Abi biasa selawat tafrijiyah di akhir majlis. Lepas ni dengan habis selawat, kita boleh suruh habis selawat tafrijiyah sebelum kita tutup kita punya live. Betul? Ustaz tu ada soalan suami lebihkan adik-beradik dia dan abaikan perasaan isterinya sendiri. Macam mana tu Ustaz? Ambil suami dia, letak dalam mangkuk jamban, tarik flash. Tak. Ustaz, mungkin kat sini Aduh. Macam mana nak cakap nak buat macam mana? Kan? Soalan kena comel. Kita lah kena pikat hati suami. Barulah suami lebihkan kita. Ustaz, mungkin kat sini orang tak tahu apa fadilat buat majlis ilmu ni. Cuba Ustaz bagi tahu fadilat majlis ilmu, fadilat majlis ilmu je dulu.
supaya orang lagi semangat nak buat majlis ilmu? Setiap kita yang datang kepada majlis ilmu, first kali belajar agama ni wajib. Belajar agama ni wajib. Jadi orang yang datang kepada majlis ilmu, datang untuk belajar agama, seluruh makhluk mendoakan keampunan untuk dia. Makhluk di daratan, makhluk di lautan, makhluk di berterbangan, makhluk dalam tanah, cacing-cacing, semua doakan keampunan untuk orang yang menghadiri majlis ilmu. Dan orang yang hadir majlis ilmu juga di akhir majlis, Allah Ta'ala akan beritahu, Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, Kumu maghfuran lakum. Allah Ta'ala beritahu orang yang duduk dalam majlis ilmu. Ni kita cerita majlis duduk dalam majlis ilmu ni, Allah Ta'ala akan beritahu di akhir majlis, Allah Ta'ala beritahu, Kumu maghfuran lakum. Kalian bangunlah beserta dosa kalian diampuni. Kalian bangun? Kalian bangunlah beserta dosa kalian diampuni. Oh, bangun daripada majlis ilmu. Ya. Ni, Maksudnya dah habis. Oh, okey, faham. Dah habis tu. Okey, ni kita cerita majlis dulu dia. Lepas tu Allah Ta'ala beritahu lagi, qad buddilat sayyi'atukumul hasanat. Allah Ta'ala tukarkan buddilat sayyi'atukum. Kamu punya kesalahan-kesalahan dengan kebaikan, kamu punya dosa ditukarkan kepada pahala. Ini untuk orang yang duduk dalam majlis ilmu. Jadi kalau kita majlis kita secara online kan, yang penting pertama kita kena jaga tutur bicara kita, baru kita dikira buat majlis ilmu. Kalau kita tak jaga tutur bicara, kita banyak cakap yang lara, banyak cakap yang sia-sia kan, banyak mengatur orang kan. Kadang-kadang dalam ni kita ada mengatur orang juga kan. Jadi majlis untuk kita tak jadi majlis ilmu, bukan untuk orang lain, untuk kita. Contoh saya dalam ni saya yang mengumpat orang, jadi untuk saya tak jadi majlis ilmu, tapi untuk kini dia jadi majlis ilmu. Jadi last kali nanti untuk kita, sebelum kita akhir kita punya live kita ni, di punya live kita minta lah diselawat sikit ke kan, ataupun setiap kita yang ada dalam ni kita selawat kan, selawat dengan mulut masing-masing lah. Lepas tu baca tasbih kafarah supaya majlis kita tak dikira majlis lalai. InsyaAllah fadilat yang sama juga Allah Ta'ala akan bagi kepada kita seperti mana kita duduk dalam majlis ilmu secara offline. Ustaz, kalau untuk perempuan still ada zina mata kan Ustaz? Benar. Ya, benar. Jadi zina mata tu kawan tak boleh lah tengok Zaidi tu sebenarnya. Jadi kalau live tu tutup mata. Aduh, kita kena cakap saja lah. Kita cakap yang betul lah. Minta maaf lah ya. Minta maaf Zaidi, minta maaf juga kepada yang kat dalam-dalam ni yang tengok-tengok tu kan. Aduh. Jadi lepas ni Zaidi yang malu dah Ustaz. Lepas ni Zaidi kena Zaidi kena mampu pakai menewaskan 1,000 wanita Ustaz. Senyuman Zaidi tu. Apa Ustaz? Tapi kalau lah Zaidi off cam, dia tak nak masuk punya. Oh, okey, dia orang tengok kasut Pok D belakang tu. Okey, baguslah kalau macam tu. Tengoklah lama-lama kasut tu. Nuzon. Aduh, Pak D. Aduh. Hebat Allah muliakan sahabat saya ni. Masya Allah. Orang tanya. Tiba-tiba pula ada orang suruh aku on cam. Haish. Ustaz on cam. Lambat lagi. Janganlah, nanti sekarang dia jadi macam kisah Nabi Yusuf nanti. Kenapa? Kisah Nabi Yusuf Ustaz. Nabi Zulaikha ni dia punya suka dengan Nabi Yusuf. Dia cakap, sampai orang cakap, Zulaikha kau ni bodoh, kenapa kau ni suka dengan Nabi Yusuf? Handsome sangat ke Nabi Yusuf? Allah, Okeylah, bagus-bagus kan. Aduh ni. Siapa sumpah ni? Siapa bagi sumpahan ni? Kita Shrek tu. Alamak, macam ni boleh ke Ustaz? Kalau macam ni boleh lah jadi buat live lepas ni macam ni. Okey lah Ustaz. Tak tahu, mungkin macam ni pun orang suka juga kot. Nanti orang cakap comel pula. Allah, bahaya juga Ustaz. Jadi buat apa pun comel Ustaz. Okey, macam mana Ustaz? Sambung.
Apa ni? Okey, jadi orang semua kutuk lah Zulaikha. Kutuk Zulaikha. Zulaikha, apalah, kenapalah kau suka sangat dengan Nabi Yusuf ni sampai buat fitnah bla 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 macam tu kan. Zulaikha kata, korang ni kalau korang tengok Nabi Yusuf, korang akan tahu. Jadi satu hari, diorang minta Zulaikha nak tengok Nabi Yusuf. Jadi Zulaikha panggil semua perempuan-perempuan tu, tapi syarat dia kau kena bawa Pisau. pisau dan apple. Jadi pisau dan apple. Kemudian diorang semua duduk dalam satu tempat, semua diorang pegang pisau, pegang apple. Kemudian Zulaikha suruh Nabi Yusuf AS ni hantar, maksudnya keluar macam buat hantar air macam itulah kan. Senang faham buat macam itulah, hantar air. Jadi perempuan-perempuan ni tanpa diorang sedar, kerana sangat menawannya Nabi Yusuf ni, mereka tak sedar, tanpa mereka sedar, mereka bukan potong buah apple, rupanya mereka potong jari mereka. Ustaz, kalau macam ni laruh Ustaz. Kalau kita dah terlaruh dalam gelak ni bahaya Ustaz kan. Kalau terlebih gelak bahaya. Kita ingat ni Mr. Bean Ustaz. Ni Mr. Bean Ustaz, bahaya Ustaz. Macam sakit tu kalau buat muka macam tu. Tarik-tarik kening ke atas. Saya dah cry Jadi banyak Ustaz. saya kalau awak suruh, Kirin, kalau awak nak suruh saya on cam, saya nak suruh semua yang ada dekat dalam ni bawa pisau dan apple. Oh. Oh. Okay. Nak berpeluh lah dia. Terima kasih Ustaz. Body buat ni. Lawak betul lah. Ustaz nak on camera ke apa tu? Jadi Tak. tadi memang tak ngamo. Pakai muka Mr. Bean tu, tak ngamo. Memang Ya, ada orang cakap aku muka macam Mr. Bean siut. Dah. Wajar. habis di. Tapi okey di. Awak tadi Mr. Bean ada rambut tu. Rambut macam Terus ada orang buat, seperempuan tu. terus ada orang buat DP ke tu? Aduh. Lawak betul lah. Ustaz madrasah lah. Kurang. Okey, yang Zedi bagi tahu yang apa ni slot-slot untuk infak untuk Ramadan tu, anda Ustaz Azhari punya madrasah lah. Ya, Ada Ramadan nanti. Sekarang Ustaz Azhari punya madrasah sekarang tengah nak dah dapat tanah, nak usahakan untuk naikkan bangunan untuk madrasah lagi satu. Dan madrasah yang tengah ada ni akan dijadikan untuk para hafizah. Betul tak Ustaz? Betul, insya-Allah. InsyaAllah. Coming je. Sambil. So siapa-siapa yang nak infak, nak buat, bagi tahu fadilat sikit Ustaz. Kita macam saya bila saya tahu fadilat, kita akan jadi lagi semangat tau. Bila kita tak tahu fadilat, yang tu yang kita rasa macam sekarang buat gitu je lah. Okey, untuk belajar agama ni sebenarnya kita lah dituntut, betul tak? Sepatutnya korang-korang yang dekat dalam ni kena pergi masuk madrasah, Izaidi, Kirin kan. Pergi masuk madrasah kan. Siapa-siapa yang dalam ni lah, semua-semua yang ada, sepatutnya kita lah kena masuk madrasah, belajar. Tapi mungkin mungkin kita dah kahwin, kita dah berumur, jadi kita rasa kita dah lambat, sebenarnya boleh je, tak jadi masalah. Carilah madrasah orang tua kan. Tapi kalau kita tak mampu, paling kurang kita gunakan harta dan kemampuan kudrat kita ni untuk bantu orang yang belajar agama. Kan? Allah Ta'ala beritahu, in tansurullah yansurkum, barang siapa yang bantu agama Allah, Allah akan bantu dia. Kan? Jadi kita hari ni nak je Allah Ta'ala tolong kita, tapi kita tak nak tolong Allah Ta'ala pun, tak nak pun tolong agama Allah. Jadi cara dia dengan kita mampu dari segi kudrat, mampu dari segi keuangan, kita gunakan wang kita untuk bantu madrasah. Sebenarnya wang yang kita bagi, apa-apa sumbangan yang kita bagi dalam bentuk wang ataupun makanan, sebenarnya itulah kita punya aset kita yang sebenar. Saham Saham yang kita simpan dekat akhirat. Kan? Jadi duit ni, kalau kita cerita buat duit lah. Kan? Kita ada RM10. Kan? Kirin ada RM10. Podi beringgit-ringgit lah. Kan? Kan? Dia orang bagi tu dari RM1,000. Kan? Jadi contoh kita ada RM10 lah. Kita bagi RM10 sebab kami mampu RM10 je kan. RM10 ni kalau kita tak guna untuk infak, dia pasti akan habis, tapi mesti benda lain. Betul. Kan? Betul. So apa yang kita infak tu lah yang benda yang akan kekal. Ya, kalau kita tak habis untuk infak, mungkin dia habis buat, mungkin beli vape, mungkin beli rokok, mungkin beli surat khabar,
mungkin beli top up, kan? Ataupun mungkin beli jajan-jajan, kan? Jadi habis macam tu je lah maksudnya. Alangkah bagusnya kalau duit tu habis untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat dunia kita tak nampak dia punya fadilat, dia punya kesan dia nanti dekat akhirat, kan? Contoh satu orang infak duit, kan? Kita infak untuk pembangunan. Dan kita pun buat duit tu buat beli simen, buat bangunan, dan madrasah tu kekal sampai hari kiamat. Jadi madrasah tahfiz ni orang baca Quran hari-hari. Kan? Dia baca Quran hari-hari baca Quran, hari-hari baca Quran. Kan? Kita balik ke akhirat nanti Allah Ta'ala tu buka buku akaun, tunjuk kat kita. Kita tengok, banyaknya kita ada pahala khatam Quran berjuta-juta kali. Padahal kita baca Quran pun kok krek. Kan? Tak baca lah Tapi tiba-tiba dapat pahala khatam Quran berkali-kali. Oh, rupanya dulu kita pernah infak. Dulu kita pernah infak Quran, mungkin pernah infak simen, mungkin pernah infak apa-apa lah yang digunakan untuk madrasah, yang mana madrasah tu kekal sampai hari kiamat. Pahala tu sampai dekat kita bertimbun-timbun. Ustaz, madrasah Ustaz ada nak perlukan infak apa-apa tak? Alang-alang ada dalam ni, kita apa panggil? Kita iklankan sekali lah, mana tahu. Sebab diorang ni banyak duit Ustaz. Diorang bagi saya bag Coach, diorang bagi saya baju-baju mahal. Okey. Ustaz kalau ada link apa Ustaz share lah pada Ustaz punya account. Tak, Account TikTok ke apa. aku dah pernah share lah. Jadi macam ni lah. Kalau kami macam dibagi tahu tadi, kita sekarang dalam proses nak buat bangunan madrasah. Ini memang daripada zero ni, daripada tanah kosong, baru nak start dengan proses di BKL dan sebagainya. Hari tu kita pernah, kami ni yang uruskan madrasah ni, kita ada beberapa orang daripada Real Sahabat. Antaranya ada Abi, kan? Abi kan? Kesalah. Ada Abi, lepas tu adalah Captain Joe dan sebagainya. Kita ada 7-8 orang yang mana diorang ni penggerak lah untuk madrasah. Jadi hari tu kita pernah duduk bincang. Jadi kita gambaran kasar, kita perlu kepada 1.5 juta untuk buat madrasah. 1.5 1.5. Jadi sekarang ni kita mencari dana ke arah tu lah, maksudnya ke arah pembangunan madrasah. Bukan hari tu ada orang cakap dia nak infak Ustaz. Siapa tu tempat Ustaz. Dia tanya dah siap ke poster apa tah yang tu tadi. Tanya poster ke apa tah. Belum siap poster. Siapa yang nak join masuk tele tu, korang boleh tanya Adrina. Tanya Adrina, tak pun tanya Amira, tanya Syamin. So dalam grup tu Zadi akan bagi tahu nombor akaun madrasah Ustaz, info-info tentang nak infak apa untuk Ramadan. Itulah kegunaan Telegram tu. Ya. Okey. Saya boleh saya turun dulu sebab Tak ada kejap Ustaz. Apa? sebab sahabat-sahabat saya ni dah memejamkan mata. Tak ada, jap Ustaz, lepak jap. Ada orang tanya soalan lagi, okey tanya korang. Dan macam Apa ada pun? Ustaz, lead Al-Muq sekali Ustaz, kejap. Al-Muq pula dah. Tolonglah Ustaz. Jom nak masuk beli air tu. Apa dia buang air tu? Ustaz buang kes lah. Abi. ni apa ni? Abi. Dakwah sikit. Kin, bagi sikit muzakarah. Diorang suka dengan muzakarah sebenarnya. Sebenarnya diorang apa tu orang panggil? Ayat selalu orang pakai tu. Haus. Apa haus? Sekejap. Dahaga. Dahaga.
Dahaga apa ni? Dahagakan ilmu. Yes, betul. Dahagakan ilmu. Dahagakan 今日は2月20日火曜日です。 Family. ah Green screen. dahagakan macam benda-benda apa yang kita ETC カードが挿入されていません。 Oh, Dahaga. cancel dah. dahagakan ni lah macam ilmu-ilmu agama macam selalu kau share apa semua. So bagilah sikit sepatah dua. Bagi Kin. Kin. Jadi. Bagi sikit. Oi. Magic. Kira magic ke? Ke dia turun? Magic tu. Gini. Dia magic kau ajar. Nak naik jap nah. Tolong ajar siapa yang nak masuk grup tu. Dia suka buang kes Abi. Kau boleh apa? Kin kau buang. Ha? Putus-putus lah lain. Putus. Apa ni? Juga sikit. Aku pun dahaga. Dengar-dengar. Nak recharge lah panggil recharge. Kita pun sejuk kat kan. Tak, berapa jelas lah suara ni. Line tak ada kot. Dengar tak? Siap lah gini. Dia suka buang kes lah. Ustaz, Ya. bagilah almuk sikit. Ustaz Zahari baca ni sedap tau. So untunglah kita kalau kita dapat dengar Ustaz Zahari baca almuk untuk kita. Ustaz tolong Ustaz. Apa dia? Almuk last. Lepas tu kita end. Almuk last, lepas tu kita end. Sekitar lah. Baca laju sikit ya. Okay, baca lagi. Ya lah. Laju betul Ustaz? Ke belum baca? Sadaqallahul azim. Sekejap, okey. Ustaz kenal je. Mau cepat. Siapa yang ada dalam ni pergi ambil Al-Quran. Pergi ambil semayang. Cepat. Jangan nak dengar saja. Pergi ambil uduk. Siapa yang dah ambil semayang, dah ambil Quran, cakap dah. Ni korang beruntung tau. Orang yang mengajar para hafiz para hafiz je Ustaz kan? Ustaz tak ajar hafizah kan? Tak. Ni guru yang mengajar para hafiz lah. Yang dah melahirkan para hafiz. Dan Banding. beramai. Saya tak ada koin nak bagi, tak payah nak puji-puji sangat. Tak, saya tengah up kau Ustaz ni. Nombor Tak ada duit shilling 7618. Saya ambil tu kalau 76. Okey dah Ustaz, semua dah cakap dah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kesian Syahir dengan Ali pun kena baca juga. Dia dah baring dah tadi, lelak nak tidur. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم. Ustaz. Ya sama. Tak tahu nak turun yang tu. Tak tahu nak turun yang tu. Itulah. Tak tahu nak turun yang tu. Saya tak nak turun kan? Okey, sudah. Turun. Tak turun. Sudah turun. Okey, Bapa turun dulu. Saya nak turun. Cari biar. Orang apa? Ha? Orang apa? Orang apa? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Ui, itu. Kita semua mati. Nah, ajar yang nak masuk grup tu macam mana nak masuk? Pergi dekat Titi Iwan iPhone Wanted. Lepas tu tekan link yang dekat Instagram tu, dia akan keluar IG. Keluar IG tu dia akan keluar list dekat ni, lepas tu klik Tele punya group Izaidi Official. Nah, tak pun share link. Sebab hari tu kalau tekan daripada Iwan punya link tu, dia akan masuk ke channel. So saya rasa better Channel share link. Dia akan masuk channel. Sekejap. Aimi dengan Lin saya masih memerhati awak. Oh, tapi masalahnya dekat sini saya tak admin dekat situ, so tak ada link nak share. Kena admin lah yang share kan. Dekat channel ada link. Admin Amira ke Syamin ke? Sekejap. Mana? Kejap. Ada masuk dalam tu ada link. Masuk dalam tu ada link group. Okey, masuk dalam tu ada link. Ada pin. Ada dekat pin. Okey, korang boleh tanya Amira Izzati, tak pun tanya Syamin, tak pun tanya Fa. Masuk dekat IG tu, masuk dekat situ, tekan dekat Izaidi Official tu, masuk dekat group Izaidi Official tu, dekat pin tu ada link untuk masuk kat group satu lagi. Link tu dekat IG. Mana muka kau? Tak, dekat dalam Tele punya ni lah, yang official punya tu, official fan club tu. Dia ada dekat pin. Dia ada link untuk group satu lagi tu. Okey, faham. Walid dia tak. Saya dah memang ada dalam group. Yang korang yang nak masuk tu
yang korang nak buat infak apa semua, orang nak jadi nak share apa-apa pasal madrasah ustaz ke, pasal nak infak ke apa. Titi nama Iwan iPhone Wanted. Iwan iPhone Wanted. Ataupun korang boleh pergi dekat IG dia terus je. iPhone Wanted. Dekat IG, kat IG. Okay, clear. Korang cuba dulu, kalau tak boleh nanti korang tanyalah dalam grup tu. Tu Samin. Betul. Kalau aku buat badan. Dia nak masuk tu, pegang tangan saya, lepas tu masuk. Okay, Min. Ada jolan bagai. Macam mana nak naik ke awak Min? Macam mana? Min, request kotak ya Min? Aku nak tak nak je buat. Kalau aku buat badan, aku bukan nak cakap sempurna tau. Oh, Cha, thank you Cha. Awak main function Cha. Macam mana lah? Faham tak? Min. Ya, betul. Itulah sebab Min. sahabat. Saling melengkapi. Min. Dan Min kau tengah rolling ke Min? macam aku. Ya, aku tahu macam aku. Min. Dia line dia tak kuat. Ni Amira boleh ni dekat Amira Izzati pun sama. Cha, tolong naikkan Amira Izzati jap. Amira Izzati shop. Alhamdulillah. Macam tu simple. Contoh kalau aku dah dari shoulder. Memang terbaik. Memang function teruk lah Cha. Bicep. Kau rasa Okey, korang. Ya, kenapa tu? Mira, nanti ajar orang macam mana nak masuk grup tu. Boleh? Okey. Kalau tak boleh masuk, boleh je PM tepi. Okey, nanti Hello? PM Amira atau PM Min. Hello, ada suara ke? Ada. Amira dengan Min. Ha? Ya. Jadikan ni moderator saya sekali. Moderator. Admin. Admin. Daddy je boleh jadikan. Mami je boleh jadikan. Maksudnya Mami Daddy. owner group. Izaidi boleh lah jadikan Boleh. ni. Daddy boleh. Tekan cari nama dia, lepas tu tekan admin. Oh, okey. Nanti Min hantar SS macam mana nak buat. Okay lah, korang dah pukul 1 dah. Thank you korang siapa yang join daripada awal. Nanti jadi sambung unboxing tu. Ada separuh lagi. Separuh kurang sikit lah. Yang hadiah yang besar tu jadi tak buka lagi. Yang besar-besar semua jadi tak buka lagi. Nanti Mira bagi dekat Numtang hadiah, sebab ada lagi yang sampai coklat. So nanti bagi dekat Numtang, kat Bazil je. Bobo lah bagi. Sebab tak sempat nak sebab nak balik kampung kan, so tak sempat nak singgah sana. Nanti korang try dulu masuk dekat Iwan iPhone Wanted punya link. Kalau tak boleh, korang masuk dekat Idan punya. Kita orang bless semua link dekat dalam grup tu. Betul. Korang thank you tau siapa yang daripada awal sampai habis ni. Lepas tu sempat baca Al-Muq sekali. Thank you tau. Thank you siapa yang bagi hadiah semua tu. Nanti jadi apa ni? Jadi unboxing balik yang jadi tak sempat buat tadi. Thank you tau. Thank you so much. Assalamualaikum. Okay. Thank you Nah. Thank you Min. Thank you Mira. Sama-sama. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak boleh turun. Tolong turunkan saya. Tak apa, saya end terus. Okay. Bye Nah. Bye. Fazil handsome tapi kenapa sampai sekarang single? Nah. Jangan kata.